Allah Subhanahu wa taala kitab tajwid kita pada pagi ini. Kita akan membaca satu persatu insya-Allah. Diharap kepada semua standby dan bersedia. Pastikan pensil ataupun pensil berada bersama-sama dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita catat ataupun mencatat catat apa yang akan dibaca pada pagi ini insya-Allah. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Cikgu Hashim Abdul Hamid express sungguh Ustaz. Laju sedikit. Laju sedikit insya-Allah sebab kita nak kejar pembacaan kita insya-Allah. Ingat jangan lupa bawa kitab. Okey, dah buka. Okey, dah buka insya-Allah. Alhamdulillah ya. Siti Rano, alhamdulillah Rano Beramli insya-Allah sentiasa sihat lepas ni. Segera sihat insya-Allah. Kita sama-sama doakan ya. Kami pun tidak lupa kalau buat di Masjid Jamek Giri baru ni bacaan Yasin, kita doakan khas untuk Rano Beramli di Masjid Jamek Giri bersama-sama dengan para jemaah di Masjid Jamek Giri, dan kita sentiasa kalau ada solat hajat kita akan masukkan juga nama Rano bin Ramli. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keajaiban kepada Rano bin Ramli insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sini buku saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tuan-tuan dan puan tengok lihat ataupun tidak, memang buku saya ni penuh didobit ataupun ditanda selama pengajian saya. Bermaksud saya baca buku ini secara bertalaqi tuan-tuan dan puan. Saya baca buku ini secara bertalaqi. Bermaksud saya bukan belajar baca buku seorang-seorang tengok YouTube, tidak. Bukan tengok YouTube, bukan tengok, tidak. Saya memang talaqi, guru saya berada di hadapan saya. Salah seorang yang saya betul-betul guru saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Radhi Kamar Hailan, merupakan qari antarabangsa dua kali. Qari antarabangsa dua kali, memenangi qari antarabangsa sebanyak 2 kali. InsyaAllah selepas ini saya akan berjumpa dengan beliau. Belum masa sesuai lagi ataupun belum ada tarikh untuk bertemu dengan beliau. Rindu akan dia, guru kita ni, Allah Rabbi ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini secara insya-Allah doakan saya. Saya akan membaca setiap hari Sabtu dan Ahad. Saya akan membaca setiap hari Sabtu dan Ahad, hari hujung minggu saja, untuk kita habiskan cepat-cepat buku ini. Untuk kita habis cepat-cepat buku ini sebagai panduan kita untuk sama-sama kita tahsin Al-Quran pada pukul 6.30 sampai pukul 7. Ini sebagai rujukan kita. Bermaksud kita akan tidak akan bermaksud ke awang-awangan. Bermaksud kita ada hala tuju kita. Kita ada tepat kita yang kita belajar ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebenarnya saya okey, semua macam mana dah bersedia? Dah bersedia insya-Allah. Sebelum kita hari ini sebagai mukaddimah. Hari ini sebagai mukaddimah insya-Allah. Tak tahulah sampai muka surat berapa kita akan baca Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, buku ini pengarangnya masih hidup, iaitu pengajarannya penulisnya masih hidup, iaitu Haji Abdul Qadir Liang. Ya, Haji Abdul Qadir Liang ni masih hidup tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia merupakan seorang muallaf, dan tuan-tuan dan puan dia dapat cipta ataupun mengeluarkan buku ini, subhanallah, ya, menjadi rujukan seluruh Nusantara, menjadi rujukan kepada Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, baik.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita pergi pengajian kita pada pagi ini, sukakan saya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kan kita mendoakan kepada pengarang ini, iaitu Qadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Qadir yang ini sihat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa meninggalkan masa, marilah sama-sama kita membuka muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Okey, boleh buka sekarang. Ini pengenalan ilmu tajwid. Ini secara, kita kena baca juga pengenalan ilmu tajwid ini secara ringkas. Okey, baik. Yang pertama, apa yang kita nak belajar berkaitan dengan ilmu tajwid ini? Okey, untuk makluman muka surat yang ke-6 dan yang ke-7 ni tak ada apa sangat, cuma sebagai mukadimah pada pagi ini insya-Allah. Okey, baik. Yang pertama, sebab apa pengenalan ilmu tajwid ni dibaca juga, iaitu kita kena tahu juga, iaitu berkaitan dengan pengertian tajwid menurut bahasa memperelokkan sesuatu. Okey, tak kisahlah memperelokkan apa, tak kisahlah apa-apa, pakaian kita, apa-apa ya. Okey, baik. Menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya, menyebut huruf, melafazkan makhraj daripada makhrajnya yang betul. Itu penting kita belajar tajwid yang betul, serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya, dengan memenuhi, ya tuan-tuan dan puan, dengan memenuhi hak-hak sifat huruf. Sebab itu penting belajar sifat-sifat huruf dan mustahaknya, yakni sifat mendatangnya. Apa sifat-sifat yang mendatangnya? Kadang contohnya ma'adi sukun, min. Kadang sifat-sifat yang baru datang, kita kena belajar satu persatu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kedua, pelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah ini bermaksud kalau orang lain belajar, kita tak perlu belajar. Tidak menjadi dosa. Kiranya di dalam satu kampung tersebut ada seorang yang belajar berkaitan dengan ilmu tajwid ini, maka dia tak berdosa dah tuan-tuan dan puan. Dia tak berdosa. Itu bermaksud fardu kifayah. Dan mengamalnya, yakni membaca Al-Quran dengan bertajwid, adalah fardu ain. Pula bagaimana? Tapi tuan-tuan, bila kita nak baca Al-Quran, wajib atas individu, fardu ain di atas individu membaca Al-Quran dengan bertajwid. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey, apakah maksudnya? Okey, maksudnya ialah yang dikatakan fardu kifayah tadi, di dalam kampung kalau orang boleh belajar, kita tak berdosa dah tuan-tuan dan puan. Tetapi sebab apa kita kena belajar juga tuan-tuan dan puan? Untuk belajar tajwid ini tuan-tuan dan puan, sebab kita nak membaca Al-Quran ini menjadi wajib. Membaca Al-Quran ini kita nak baca betul tuan-tuan dan puan, kita nak baca. Membaca Al-Quran ini sunat. Membaca Al-Quran ini sunat. Tetapi bila kita baca, jadi wajib ke atas seseorang tersebut membaca dengan bertajwid. So bila wajib, kena belajar tuan-tuan dan puan. Kena belajar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang itu, tak ada bermaksud kalau orang itu tak belajar Al-Quran dia berdosa, tidak ya. Tapi bila dia nak baca Al-Quran, dia kena bertajwid. Bila nak bertajwid, kena belajar. Boleh tuan-tuan dan puan? Yang dikatakan fardu kifayah dan fardu ain itu, yang dikatakan fardu kifayah dan fardu ain itu. Fardu ain itu bila kita nak belajar, mesti kena belajar bertajwid. Kena belajar. Macam tuan-tuan dan puan belajar, saya belajar, kena belajar. Yalah, nak baca mestilah kena baca yang betul. Nak baca mestilah kena baca yang betul. Kalau salah, tak boleh tuan-tuan dan puan, ya, tak boleh.
Itu sebab itu belajar fardu ain. Belajar tajwid itu fardu ain. Sebab apa? Tujuannya nak membaca. Bila nak baca, jadi fardu ain. Bila nak baca, jadi fardu ain ke atas seseorang itu belajar. Wajib ke atas seorang itu belajar bila nak baca Al-Quran. Belajar Al-Quran ni tujuannya apa tuan-tuan? Di akhir nanti kita akan mati. Maka Al-Quran ini memberi syafaat kepada kita tuan-tuan. Al-Quran ini memberi syafaat kepada kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena baca Al-Quran. Okey, baik, yang seterusnya nombor 3. Dia akan bincang berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Yang keempat, ada hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Quran dan mengajar kepada orang lain. Okey, baik. Yang kelima, siapa penyusun ini? Imam-imam qiraat. Faedahnya, tujuan apa? Untuk memberi kejayaan, mencapai kejayaan dan kebahagiaan rahmat dan keredaan di akhirat. Itu yang tujuannya tuan-tuan. Bila kita belajar Al-Quran, bila kita tajwid, di akhir nanti kita akan kecapi kejayaan dan kebahagiaan, mendapat keredaan dan mendapat keredaan di dunia akhirat. Nombor 7, dalil apa yang kita nak belajar ni? Warattilil Quran. Sebab apa kita kena belajar tajwid ini tuan-tuan? Warattilil Quran tartila, iaitu bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apakah yang dikatakan tartil itu? Tartil itu ialah bacaan lambat dan tenang. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu-satu selambat tenang bila kita dengar. Alhamdulillah, seronok dengan tuan-tuan. Yang seterusnya, serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya. Mana makhraj? Makhraj ini tuan-tuan tempat keluar huruf yang kita sebut. Daripada perkataan kharaja. Kharaja itu fi'il madhi. Makhraj daripada perkataan, iaitu sarafnya dipanggil isim makan. Isim makan ni, isim itu nama, makan itu tempat, nama bagi tempat. Kharaja keluar, makhraj tempat keluar. Tempat keluar apa? Tempat keluar huruf. Kharaja yakhruju kharjan fahuwa kharijun wa dhaka makhrujun ikhraj la takhraj makhrajun mikhrajun. Makhraj itu asal daripada perkataan kharaja. Kharaja itu fi'il madhi, iaitu dia telah keluar. Apa yang telah keluar? Makhraj, iaitu huruf yang keluar daripada mulut kita. Yang tu kita bincang panjang lagi. Okey, baik. Yang seterusnya ialah makna tartil pula. Yang tadi makna tartil bagi Sayyidina Ali, iaitu apa dia? Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yaqra'al Quran ghaddan kama unzila. Yang ini penting tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai hambanya. Siapa yang suka Allah? Kepada kita hambanya, membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana yang diturunkan. Sebab itu kalau nak Tuhan suka kita, baca Al-Quran banyak-banyak insya-Allah. Dan tuan-tuan, Tuhan suka kita bila kita baca sebagaimana diturunkan. Apa maksud diturunkan itu? Sama macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima daripada malaikat Jibril alaihi salam. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, baik, yang ke-9, dia akan bincang berkaitan dengan hukum-hukum. Yang ke-10, memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat suci Al-Quran pada ketika membacanya, membaca sejajar penurunannya yang sebenar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Sekarang ini tuan-tuan, buka muka surat 8. Okey, muka surat 8 ini kita akan detail satu persatu tuan-tuan. Yes, detail satu persatu. Okey, dah buka semua? Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Ini tuan-tuan kena tulis, kena dhabit, kena tanda di kitab ataupun buku tajwid tuan-tuan. Buku tajwid ni boleh kita tanda ataupun bila kita conteng, boleh kita dhabit. Dhabit ini dalam bahasa Arab maksud dia nak tanda, nak bagi kemas. Bermaksud nanti bila kita tengok buku, oh begini. Okey, baik. Kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama, dipanggil kesalahan yang nyata, Al-Lahnul Jali. Al-Lahnul Jali. Cuba sebut. Al-Lahnul Jali. Okey, baik. Saya akan baca satu persatu. Tuan-tuan dan puan kena tengok juga.
kesalahan-kesalahan yang berlaku pada sebutan huruf, bulat pada sebutan huruf, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Okey, baik, yang ni kita akan detailkan tuan-tuan. Seperti menukarkan bacaan huruf ta kepada huruf dal ataupun huruf ta dengan meningkatkan sifat isti'la pada huruf ta. Contoh, yang ni tuan-tuan, nanti saya akan hurai satu persatu, ya. Dia ada 4 kesalahan lahnul jali. Okey, baik. Yang ni kita baca dulu. Juga kesalahan yang berlaku pada bacaan, tanda bacaan, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak, seperti alhamdulillah kepada alhamdulillah. Asalnya huruf du dibaca hadapan, dibaca menjadi baris atas, ataupun an'amta dibaca dengan an'amtu. Asalnya huruf ta berbaris di atas, dibaca menjadi baris hadapan. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Pembaca-pembaca Al-Quran patut meninggalnya. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan sembahyang, maka hukumnya sembahyangnya tidak sah. Sia-sia tuan-tuan. Ia dinamakan kesalahan yang nyata kerana kesalahannya dapat dikesan oleh ahli-ahli pembaca Al-Quran dan kaum muslimin amnya. Okey, baik. Saya nak ringkaskan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tulis apa yang saya sebut sekarang. Kesalahan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena tulis. Tanda di dalam buku tuan-tuan sebagaimana saya tanda. Nampak tak tuan-tuan? Okey, baik. Yang ini saya detailkan lagi. Saya detailkan lagi sebagaimana saya belajar. Yang pertama, yang dikatakan kesalahan yang nyata itu, lahnul jali itu. Nombor satu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tulis yang dikatakan kesalahan lahnul jali itu, tukar huruf. Daripada alhamdu kepada alhamdu. Dia tukar daripada huruf ha kepada huruf ha ketawa. Dia tukar daripada huruf ha pedas kepada ha ketawa. Boleh tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Nombor satu, tukar huruf daripada alhamdu kepada alhamdu. Batal tuan-tuan kalau tuan-tuan baca begitu. Apa maksud alhamdu? Segala pujian bagi Allah. Alhamdu, segala celaka bagi Allah. Takkan kita nak kata Allah itu celaka tuan-tuan. Hai, kita sembahyang depan dia, tiba-tiba kata Allah Tuhan itu celaka. Allah Rabbi. Boleh dapat tuan-tuan? Yang kedua, tukar baris yang merubah makna ataupun merosak makna. Nombor dua, tukar baris yang merosak makna. Saya ulang sekali lagi. Tukar baris yang merosak makna. Okey, baik. Di dalam ini yang menukar baris yang merosak makna ini tuan-tuan, sekiranya dia tidak rosak makna, dia tukar baris juga tapi tak merosakkan makna, surah Al-Fatihahnya itu sah. Di kaedah kalau kita belajar hukum fiqh, sekiranya dalam surah Al-Fatihah tidak merubah makna, merubah baris. Dia merubah baris tapi tidak merubah makna, tidak batal sembahyang, tidak batal surah Al-Fatihah tersebut. Tetapi kalau dia berubah baris yang merosakkan makna. Contohnya an'amtu. Okey, contohnya an'amta kepada an'amtu. Tuan-tuan dan puan-puan tulis an'amta, dia tukar jadi an'amtu. Tu, apa maksud an'amta? Allah yang memberi nikmat. Tu ta itu maksud dia kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat. Kalau sebut an'amtu, aku yang memberi nikmat. Tu itu bermaksudnya aku. Ta, kamu, iaitu Allah, kamu telah memberi nikmat. An'amtu, aku yang telah memberi nikmat. Takkanlah kita nak beri nikmat, iaitu Allah yang memberi nikmat. Itu yang dikatakan merubah makna. Boleh tuan-tuan?
Yang ketiga, tambah ataupun buang huruf. Tambah ataupun buang huruf. Tambah ataupun buang huruf. Bermaksud tambah itu ialah dia tambah huruf. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tambah huruf iya. Jadi min. Sepatutnya min. Sepatutnya begitu. Tapi dia tambah huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tambah huruf iya pula. Min. Itu tambah. Ataupun dia buang huruf. Yang ketiga ini, dia tambah atau buang huruf. Ayat dia, tambah ataupun buang huruf. Dia buang huruf macam mana pula? Dia buang huruf contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak sebut huruf ba contoh. Semilah. Kan dia ada biasa kan Bismillah. Dia buang huruf ba. Contoh. Nah. Ataupun dia sebut apa lagi yang membuangkan huruf. Contohnya dia buang apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi je sebut. Mi, nun dia tak sebut. Dikira buang. Batas mayang tuan-tuan. Ya. Okey, baik. Siapa yang rajin komen boleh tulis di ruang komen. Yang saya sebutkan tadi, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tuan-tuan dan puan boleh komen di ruang komen untuk makluman sebagai makluman kepada rakan-rakan yang lain. Yang keempat, buang ataupun tambah sabdu. Buang ataupun tambah sabdu. Yang tadi nombor 3, tambah ataupun buang huruf. Yang keempat, buang ataupun tambah sabdu. Dia buang ataupun tambah sabdu. Dia buang macam mana sabdu tuan-tuan? Contoh dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia buang. Sepatutnya lillah, kena tekan. Tetapi dia baca dengan lagu. Sebab dia baca dengan lagu, dia sebut lillah. Dia tak tekan lillah. Dia sebut lillah. Contoh. Tengok saya sebut. Alhamdulillah. Seolah-olah dia tak tekan sabdu. Maka batas mayang. Dia buang apa? Dia buang sabdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Sepatutnya Nirrahim. Lepas tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya iya yang pertama itu ada sabdu, tapi dia buang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka sepatutnya iyyaka kena tekan, tapi dia tak tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh tempat. Dia tak tekan. Begitu juga waladdallin. Dia tak tekan. Sepatutnya dhallin. Tekan sedikit kerana ada sabdu. Sabdu dalam surah Al-Fatihah ada 14 tempat. Ingat tuan-tuan, sabdu dalam surah Al-Fatihah ada 14 tempat tuan-tuan. Okey, baik. Itu tadi buang sabdu. Dia tambah sabdu. Dia tambah sabdu ketika mana? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tambah sabdu ketika mana tuan-tuan? Yang selalu terjadi. Ar-Rahman. Dia terikut dengan Ar-Rahman, maka dia buat sabdu pada Ar-Rahim. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tambah sabdu pada huruf ha pada Ar-Rahim. Dia tambah sabdu pada huruf ha pada Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Rahim. Ada tambah sabdu. Batas semayang tuan-tuan. Batas semayang tuan-tuan. Kerana huruf ha itu sudah menjadi 2 huruf. Ya, sepatutnya 1 huruf. Sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Nir-Rahim. Dia buat Ar-Rahmanir Rahim. Dia terikut-ikut pada Ar-Rahman, maka dia terikut jadi Ar-Rahim. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Cuba tulis di ruang komen yang tuan-tuan dapat. Okey, Nur Aziah Nur. Tukar huruf. Okey. Yang kedua, tukar baris yang merosakkan makna. Bagus. Yang ketiga, tambah ataupun buang huruf. Yang keempat, buang ataupun tambah sabdu. Tepat sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kita dapat pada pagi ini insya-Allah. Yang seterusnya, kita pergi tajuk yang kedua, al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi. Apa maksud al-lahnul khafi? Kita baca, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi. Apa maksud kesalahan yang tersembunyi ini? Iaitu kesalahan-kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan makna, seperti meninggalkan dengung. Tuan-tuan perempuan tulis pula ataupun bulat pada meninggalkan dengung. Garis, ya. Okey, contoh meninggalkan dengung. Contoh, dalam surah Al-Fatihah tak ada dengung. Dia hanya ada panjang. Dia hanya ada panjang pendek. Contoh dengungnya ialah apa? Berkaitan dengan ifak akid, contohnya Dzalikal kitabu la raiba fih inna, contohnya wajib al-ghunnah. Inna anzalna. Inna, sepatutnya dibaca dengan 2 harakat, dia buat 1 harakat. Dia buat macam ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna. Dia dengung juga, tapi tak dengung 2 harakat, tak dengung 3 harakat. Maka tuan-tuan ini kesalahan yang kecil. Tetapi kena jaga-jaga. Ya, kena dengung 2 harakat ataupun 3 harakat, ya. Inna, contohnya ifak hakiki. Min tayyiba. Dibacakan min tayyiba, min tayyiba. Hanya baca begitu. Dia meninggalkan dengung yang sempurna, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, di sini dia dipanggil kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Okey, baik. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, kalau boleh seeloknya baca bagi sempurna. Yang kedua, tidak dapat menentukan kadar harakat mad. Dia tidak dapat tentukan kadar mad. Maksudnya dia tidak mampu menentukan panjang pendek. Contohnya, waladhdall dalam surah Al-Fatihah. Waladhdallin. 6 harakat sepatutnya. Tetapi dia baca dengan 4. Dia baca dengan 2 harakat. Sebab apa? Napas pendek. Dia ambil pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia buat 4 harakat. Tidak menjadi satu kesalahan yang besar. Tidak membatalkan sembahyang, tuan-tuan. Tidak apa? Tidak membatalkan sembahyang. Tetapi di segi pengurangan kaedah, pengurangan pembacaan, dari segi kesempurnanya tidak sempurna lah. Maka kita tidak akan dapat sempurna pahala yang kita baca waladhdall 6 harakat itu. Boleh tuan-tuan? Yang ketiga ialah sifat huruf dengan sempurna. Tidak dapat membaca sifat huruf yang sempurna. Contoh dia tidak dapat menyebut dengan contoh. Nah, ini contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak bunyi tawassut. Dia tak bunyi tawassut dengan sempurna. Sepatutnya min. Kena keluar angin melalui hidung sedikit. Dan hak itu hak dia. Tapi dia buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Tidak sempurna dengan menyebut min. Maka itu dikira kesalahan yang kecil, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah.
ataupun dia menyebut sifat huruf itu dengan tidak sempurna. Contoh, contohnya qalqalah sughra. Qalqalah kan lantunan kan. Contohnya lam yalid dia sebut nipis sangat ataupun tebal sangat. Lam yalid wa lam. Sepatutnya lam yalid wa lam. Dia sebut lam yalid wa lam yulad. Yulad. Bunyi juga qalqalah tapi tak sebesar yulad. Itu menjadi kesalahan yang kecil. Tapi tak sedaplah mendengarnya. Betul tu betul dia tak sedap mendengarnya. Kalau boleh kita baca Quran ni kena sempurna tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Habis muka surat yang ke-8. Habis muka surat yang ke-8. Okey, baik. Kita sebagai mukaddimah pada hari ini, kita hanya buka ataupun baca sampai muka surat 8 sahaja. Muka surat 9 kita akan baca selepas ini. Sebelum itu, hari ini tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan cara membaca surah Al-Fatihah yang betul. Sebab apa? Sebab kita dah belajar satu tajuk, iaitu tajuk kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Kesalahan lahnul jali dan kesalahan lahnul khafi. Kita praktikkan dalam pembacaan surah Al-Fatihah kita. Contoh, daripada bismillah sampai waladdallin. Boleh tuan-tuan? Kita bincang satu persatu secara ringkas insya-Allah. Kalau nak detail hari yang lain ya, hari yang lain. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan ikut saya baca dan kita belajar satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Bis kena bunyi dengan sambung suara. Bismillah. Bismillah. Jangan kita baca dengan Bismillah bunyi qalqalah. Bisa salah. Bis dengan putukan suara pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak tepat. Bismillah tak tepat. Kita putukan suara tak tepat tuan-tuan. Contoh, Allahu Akbar. Ingat kita berhenti 745. Kita berhenti 745. Okey, kita baca contoh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putuskan suara di antara bis dengan mi itu tak tepat. Tapi sembahyang batal tak? Tak batal. Cuma tak sempurna dari segi sifat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan kena sambung suara di antara bis dengan bis dengan mi itu. Bismi. Cuba sebut. Bismi. Sebab apa kita kena sambung suara? Kerana dia ada satu sifat dipanggil ar-rakhawah. Ar-rakhawah kan huruf sin. Bismi. Yang seterusnya ialah ketika menyebut huruf sin kena bunyi disiran dipanggil sifatnya safir. Bismi. Okey, baik. Yang seterusnya Saya nak tekan kepada Hir-Rahman. Di sini tuan-tuan, kalau seboleh-bolehnya jangan getarkan hujung lidah. Kerana di atas huruf ra itu ada sabdu. Jangan Hir-Rahman. Tak mau. Dia kena keras sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahman. Jangan tak mau. Tak mau. Hirrahmanirrahim tak mau. Kerana apa? Huruf ra sekiranya dia bertanda sabdu, jangan getarkan hujung lidah. Hirrahman tak mau. Ya. Sebab itu dalam pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Boleh? Boleh insya-Allah. Yang seterusnya ra dibaca dengan tebal. Rahma. Sambung suara tuan-tuan dan bunyi ha pedas. Bunyi ha pedas. Rahma. Jangan bunyi ha ketawa. Rahma salah. Bila salah tuan-tuan batas mayang. Kalau bunyi roha
batas mayang. Rahma, salah. Kena bunyi roha. Rahma, rahma, rahma. Yang sesungguhnya rahma di antara rah dengan ma itu sambung suara, dipanggil sifatnya rakhawah. Tak mau baca dengan putus suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Bismillahirrahman. Tak mau. Sambung suara. Ar-rakhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Yang sesungguhnya ma dibaca ma asli. Nirra. Kena tekan tuan-tuan. Nirra. Cuba sebut. Dan jangan getarkan hujung lidah. Nirrahim. 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 Dan ketika menyebut hi, kena bunyi ha pedas. Nirrahim. 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 Okey, sekarang ni him pada mim yang sukun kena keluarkan angin sedikit melalui hidung. Him. Him. Itu kena ada hak dia. Kerana angin keluar melalui khasyum, iaitu hidung. Him. 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 Okey, kita baca berawal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tidak ada getaran pada huruf ra yang bersabdu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempat satu ayat sahaja pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung pada keesokan harinya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sahaja pada pagi ini insya-Allah. Kita sambung lagi pada keesokan pagi insya-Allah. Okey, baik. Lepas ni boleh solat duha, boleh sarapan insya-Allah. Boleh solat duha dan boleh sarapan insya-Allah. Okey, baik. Ya, Cikgu Hashim Abdul 246 dibaca. Okey, baik, sampai di sini sahaja. Sebenarnya saya semangat nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tajwid ini. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat dan ramai yang dapat baca dengan betul insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kami suci Al-Quran pada pagi ini, pada hari ini, ya Allah, Kau berilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Murahkanlah rezeki kami. Sekiranya di dalam badan kami ada penyakit, Kau hilangkanlah penyakit itu. Kau gantikanlah dengan kesihatan yang baik, ya Allah. Kau sentiasa memberi kesihatan yang baik kepada diri kami, ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, pasangan hidup kami, anak-anak cucu kami, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kami membaca suci Al-Quran pada pagi ini dan setiap hari, ya Allah, Kau berilah kesembuhan yang baik, kesembuhan yang segera pada Rano bin Lamli, ya Allah. Mungkin di kalangan kita ini, mungkin di kalangan kami ini, Kau makbulkan doanya, ya Allah. Kau makbulkan doanya, ya Allah. Kau makbulkan doanya, ya Allah. Kau makbulkan doa kami, ya Allah. Kau berilah kesembuhan yang baik kepada Rano bin Lamli dan semua kami ini, ya Allah. Kau pemudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.